السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir ini. Dan saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita telah pun memasuki ayat ke-117 hingga berikutnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. Maka kami berkata, hai Adam, sungguhnya Iblis adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga, yang menyebabkan kamu akan menjadi celaka. Sungguhnya kamu tidak akan kelaparan dalam syurga ini yang tidak akan telanjang, dan sungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari dalamnya. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, mahukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka keduanya makan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di syurga. Dan derhakalah Adam kepada Rabb dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Saya pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, pada kuliah lalu kita telah bincangkan mengapa Allah SWT menggunakan di sini perkataan fatashqa. Tashqa adalah merujuk kepada seorang, iaitulah kepada Nabi Adam. Walaupun sebelumnya datang dalam bentuk dua orang, fala yukhrijannakuma, tapi di sini tashqa digunakan bentuk tunggal. Penggunaan bentuk tunggal ini boleh jadi untuk mempersamakan bunyi fasilah. Fasilah ni maknanya akhir ayat, agar sama saja bunyinya. Innalaka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadkha. Bunyinya semuanya ra, kha, tashqa dan sebagainya. Itu namanya mura'ah fasilah, agar sama fasilah, kedudukan, baris ataupun bunyi muzik akhir bagi setiap ayat. Sebagian ulama memahaminya, perkataan tashqa ni tertuju khusus kepada Nabi Adam, kedudukannya sebagai ketua keluarga. Dan ayat ni mengisyaratkan bahawa di atas beban seorang suami, atas bahunya terpikul kewajipan memenuhi keperluan isteri dan anak-anak. Isteri tidaklah berkewajipan untuk berusaha payah mencari nafkah, walaupun dalam masa yang sama Islam tidak melarang baginya membantu suami apabila cost of living, kehidupan di bandar berat untuk ditampung seorang. Maka isteri dibenarkan untuk bekerja untuk meringankan beban tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pendapat ni jelas. Hanya masih diperlukan penjelasan tentang bentuk tunggal pada ayat-ayat berikut yang berbicara tentang lapar, yang berbicara tentang telanjang, yang berbicara tentang haus, yang berbicara tentang keperluan untuk dapat perlindungan. Kerana tentu saja perkara tersebut merupakan keperluan pokok manusia tanpa perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Agaknya lebih baik untuk menyatakan bahawa penggunaan bentuk tunggal dalam ayat ini dan ayat-ayat yang mendatang ditujukan khas kepada suami selaku ketua keluarga yang bertanggungjawab tentang keluarganya, sekaligus untuk mengisyaratkan kesatuan jiwa raga setiap pasangan suami isteri, sehingga kepedihan dirasakan oleh seseorang adalah kepedihan isterinya. Demikian juga dalam konteks lapar, dahaga dan lain-lain.
Jadi penggunaan bentuk tunggal di sini, pesan Allah yang dilupakan itu disampaikan kepada Nabi Adam, dan kerana itu pula segala yang berkaitan dengan bimbingan tersebut ditampilkan dalam bentuk tunggal. Adapun bentuk dua yang terdapat pada ayat-ayat lain dalam surah ni, maka perkara tersebut memang seharusnya begitu, agar tidak diduga bahawa apa yang dihuraikan itu khas untuk Adam tanpa melibatkan isterinya. Jadi ini penjelasan ni kebanyakan para ulama tafsir, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan di sini, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, innalaka la tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Di syurga ni wahai Adam, kau dan isteri kau tidak perlu bersusah payah untuk memenuhi keperluan kehidupan, kerana semua telah disiapkan. Sungguhnya engkau tidak akan lapar sesaat pun dalamnya, kerana segala makanan terhidang dengan banyaknya, memenuhi kehendakmu, seleramu. Pakaian semuanya telah tersiap dengan beraneka rupa bentuk warnanya. Tadha pula diambil perkataan duha yang merujuk pada waktu matahari terbit, tingginya lebih kurang sepenggalah. Sepenggalah ni tuan-tuan, kadar satu galah. Waktu sembahyang sunat duha sebagai contohnya, waktu sembahyang sunat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi tadha ni difahami dalam erti tidak kena cahaya matahari yang membakar. Ada pula yang mendapat bahawa hal tersebut disebabkan kerana di syurga tidak ada langsung cahaya matahari yang panas, sehingga seorang tak perlu berteduh. Ramai ulama yang memahami maksud di sini adalah naungan, iaitu rumah, sehingga ayat tersebut menyatakan kau tidak perlu pada rumah, kerana dalam syurga istana-istana yang indah telah disediakan untuk penghuninya dan tidak akan rasa panas sama sekali, cahaya matahari lembut saja. Dengan demikian, ayat ini menyebut dengan jelas sekali keperluan asas manusia itu di mana sahaja mereka berada, iaitu pakaian, makanan dan tempat tinggal. Jadi inilah perkara yang bersifat material yang paling minimum yang diperlukan oleh manusia. Tuan-tuan, ayat ke-118 ini menghimpunkan, menggabungkan perkataan lapar dan telanjang, sedangkan ayat 119 pula menggabungkan perkataan dahaga dan juga terik matahari. Biasanya lapar dan dahaga itu yang perlu digabungkan, sehingga kalau mengikut kebiasaan itulah yang biasa kita dengar. Tapi kenapa tidak dihimpunkan seperti ini tuan-tuan? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 118 ni, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Apa pula kaitan lapar dengan telanjang? Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu tidak akan haus dan tidak akan disengat, dibakar oleh cahaya matahari yang panas. Logik akal menggambarkan di sini, innalaka la tajua fiha wa la tazma' wa annaka la tajua wa la tadha wa annaka la ta'ra wa la tadha. Barulah kena. Kenapa Allah sebut tidak lapar dan tidak telanjang, tidak haus dan tidak panas? Kan makan berkaitan dengan minum, pakaian berkaitan dengan kulit terdedah ke matahari, bukan begitu? Ini logik akal lah kalau kita lihat. Kita akan lihat pandangan Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir mengatakan bahawa pemisahan perkara ini supaya nampak banyak nikmat yang tersendiri. Makan lain daripada nikmat hilang dahaga, pakai lain daripada nikmat tersamak daripada cahaya yang bahang. Kalau dah digabungkan, boleh jadi ada yang menduga nanti nikmat tu sama saja, lapar dengan dahaga samalah, dimasuk ke tekak juga. Kalau telanjang, nikmat pakai baju samalah dengan nikmat terlindung daripada cahaya matahari yang panas. Tak sama tuan-tuan sebenarnya. Kita pakai pakaian yang elok pun belum tentu selamat daripada cahaya matahari. Mungkin pakaian yang kita pakai itu boleh membahayakan kulit kalau dia tak dapat menyerap peluh dengan baik, kan tuan-tuan? Logik akalnya itu memang terbukti. Dan makan dan minum perkara yang lain. Kita penat berjalan nak makan ke waktu tu? Tak tuan-tuan, kita haus, kita nak minum, dapat minum, ya Allah nikmatnya orang berbuka puasa sebagai contohnya. Lihat kan? Jadi itu sebab Allah SWT membahagikan kepada 4. Duduknya nampak macam janggal, tapi hakikatnya supaya tampak lagi nikmat tersebut lebih jelas. Lebih terperinci kalau kita nak gambarkan, telanjang adalah satu kehinaan yang nampak di hadapan mata. Tapi lapar, benda yang bersifat batiniah yang tak nampak. Demikian juga haus. Haus bersifat batiniah yang kita tak nampak. Haus, dahaga. Dan perkataan tadha adalah benda yang bersifat lahir, iaitu panas matahari yang kena ditampung dengan teduhan sebagai contohnya. Jadi dua perkara bersifat batiniah, dua perkara bersifat lahiriah.
Jadi ini tujuan penggandingan dua perkara yang berbeza, lahiriah dan batiniah, dan dikuatkan lagi sekali lahiriah dan batiniah dalam ayat ke-119. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, inilah antara kehebatan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja untuk mura'ah fasilah, nampak ujungnya cantik, baris ujungnya sama, musikahnya tersusun rapi, tapi ia juga sebalik penggunaan perkataan tersebut tidak ada keterbetulan. Semuanya ada satu hikmah yang telah Allah tetapkan, yang dapat disahami apabila kita melihat meneliti pandangan para ulama. Dalam ayat berikutnya Zat Zublu, bila Allah gambarkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka syaitan bisikkan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Kalau kita lihat dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir, diterjemahkan di sini, membisikkan fikiran jahat kepadanya, berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuld khalidina fiha. Maknanya khuld merujuk kepada abadi, kekal, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ini tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dan diterjemahkan oleh Sahih Tafsir Ibn Katsir oleh para ulama. Jadi yang digunakan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dulu kita pernah bincang dengan surah Al-A'raf ayat 21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ayat lain melengkapkan bicara kita di sini kan berkenaan dengan perkara isu sujudnya malaikat kepada Nabi Adam yang ada 7 tempat daripada Al-Quran. Kita nampak macam berulang-ulang, tapi tidak sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam ayat surah Al-A'raf, ada lagi penekanan dari aspek yang lain. Setiap kali pengulangan tu ada nilai tarbiyah. Itu sebab pentingnya kita mengingatkan anak kita, semayang nak salat belum nak, kan bunyi di lain, mesej dia lebih tegas. Maka dia pengukuhan yang bersifat untuk mengingatkan, ada nilai tarbiyah di situ. Dalam ayat ke-21 surah Al-A'raf, bila Allah gambarkan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, nampaknya syaitan bersumpah selepas Nabi Adam seolah-olah enggan melakukan perkara yang terlarang itu. Allah telah menjanjikan Nabi Adam dan isterinya supaya tidak makan setiap buah-buahan, boleh makan buah-buahan yang lain melainkan pokok tersebut. Tapi iblis berusaha untuk mempengaruhi keduanya sehingga keduanya pun makan. Dan salah satu sebab makan kerana syaitan membujuk, merayu dan akhirnya bersumpah. Pokok ni pokok khuld, pokok yang akan mengekalkan kamu kalau kamu makan. Dalam hadis, pokok ni disebut juga sebagai pokok khuld, iaitu satu hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, inna fil jannati syajaratan yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin ma yaqta'uha wa hiya syajaratul khuld. Sesungguhnya dalam syurga ada sebatang pokok, kalau seseorang yang menaiki kenderaan berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, belum tentu dia dapat melepasinya. Iaitu pokok apa wahai Nabi? Pokok khuld. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Dia pokoknya besar. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah gambaran yang dikemukakan oleh Al-Quran Al-Karim. Para ulama beza pandangan. Sebagai contohnya, kita lihat dalam ayat Sarut Tafasir. Tafsir Al-Aisar ni tuan-tuan yang boleh sekalian, tafsir Al-Aisar oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Jazairi, satu tafsir yang menarik. Tafsir namanya Al-Aisar, tafsir yang paling mudah. Memang metodologinya pun mudah, metodnya, manhajnya dalam tafsir kan mudah untuk kita faham. Tak ada huraian panjang lebar. Lalu Nabi Adam pun menerima tawaran tersebut, menerima bisikan Hawa, bisikan daripada Iblis, dan Hawa lah yang mula-mula makan, diikuti oleh Nabi Adam. Ini perbezaan pandangan para ulama lah tuan-tuan, siapa yang makan dulu, makan bersama-sama ke. Tapi yang pentingnya kedua-dua makan. Ialah ada isteri kita, apa isteri kita ajak, perkara itu pada akal kita logik, dia terima, kita pun menyertai lah. Tak dapat dipisahkan seorang lelaki daripada isterinya. Jadi ini yang digambarkan dalam Quran, fa'akala minha. Lalu kedua-duanya pun makan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini, fa'akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah. Nampaknya tuan-tuan, makannya Nabi Adam ni bukannya banyak. Sebab setengah ulama mengatakan untuk menggunakan perkataan di sini dhalla faghawa ni makna dhalla kurang tepat. Nanti kita lihat kenapa para ulama tidak setuju perkataan ghawa ni, riwayah merujuk kepada dhalal, sesat. Sesat Nabi Adam ni macam sesat manusia biasa tu, yang jauh dari petunjuk Allah. Tidak tuan-tuan, ini berlawanan sekali. Dan selepas itu Allah telah milih Nabi
Adam AS menjadi nabinya berbeza daripada perspektif kafir, khasnya Masihiyah, Nasraniyah yang mengatakan bahawa taubatnya tidak diterima Allah, lantaran itu perlu diutuskan anak kepada Tuhan untuk disempurnakan pengampunan kepadanya. Nanti kita bincangkan perkara ini dengan kuliah akan datang dengan izin Allah SWT, perbezaan perspektif Muslim dengan perspektif kafir. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.